Baik, kita nak melihat bagaimana nanti. Ada tak cara yang terbaik sebenarnya untuk membantu kita untuk membuat simpanan untuk beribadah ini. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Adam Zubir, perunding keuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Dr. Adam. Yes. Okey. Terima kasih bersama kami. Kata semalam balik kampung. Datang balik rumah semata-mata untuk bersalahan bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Dr. Adam tadi tengok juga kan bagaimana beberapa situasi pandangan orang ramai. Adalah banyak keadaannya, ada yang cukup, ada yang tak cukup lagi kewangan. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga sebab disebabkan peningkatan, kos makin lama semakin meningkat. Kita tengok nak mengerjakan haji, nak buat umrah pun sekarang ini pun mahal juga. Bagaimana bila tiap-tiap tahun meningkat, adakah ini akan berterusan sebenarnya? Bagi pendapat peribadi saya, kita tengok trend haji daripada tahun 2021, 2022 dan 2023. Bagi saya memang akan ada peningkatan, tapi kadar peningkatan tu mungkin berubah-ubah. Okay, sebab apa yang berlaku pada tahun 2020 seperti ramai daripada kita yang tahu, apa yang melanda seluruh dunia iaitu wabak COVID-19 yang melanda dunia, dan akibat daripada itu mengakibatkan ketidakseimbangan dari segi pengeluaran dan permintaan. Yeah. Dan disebabkan oleh itu berlakunya inflasi, berlakunya kenaikan harga barang. Dan kenaikan harga barang ini tempiasnya kena sampailah kepada kita umat Islam yang hendak menunaikan haji, misalnya kos penerbangan, kos makanan, kos tempat tinggal, penginapan dan sebagainya. So disebabkan itu kita lihat kenaikan yang drastik daripada tahun lepas 2022 iaitu 28,000 naik kepada 30,000. Itu adalah peningkatan yang bagi saya agak besar lah. Ya. Betul? Okey, bila kita merujuk kepada tadi beberapa keadaan kan, pandangan orang ramai. Katanya mana yang mampu tu, sebab kita tahu kalau kita nak menunaikan haji ni golongan yang berkemampuan. Tapi ada juga yang tak mampu tapi ada niat. Kan ada yang dah lakukan usaha sampai ABCD, stop sekejap. Sebenarnya berapa perlu kita menyimpan ni untuk simpanan kita mengerjakan ibadah ni? Jadi jika kita lihat dekat dalam laman web tabung haji sendiri, mereka ada kos untuk kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan tertentu seperti B40, M40 dan juga T20. Ya, untuk golongan T20, kumpulan T20, kos mereka adalah RM30,850 iaitu kos keseluruhannya. Tetapi macam B40, mereka boleh pergi ke haji menggunakan jemaah muassasah ini sebanyak RM10,980 sahaja, manakala M40 RM15,980. So jika bergantung kepada anda kumpulan mana, so kalau anda kumpulan M40 ataupun B40, cukuplah kalau anda dapat kumpul sebanyak 16,000 dan anda boleh menunaikan haji. Begitu juga macam saya sendiri, bukan saya lah, iaitu pakcik saya sendiri pun golongan pencen. Pakcik saya dapat menunaikan haji dengan bantuan muassasah ini. So cukuplah sekadar kalau kita dapat kumpul sebanyak 16,000, dan bagi saya 16,000 untuk menunaikan haji sekali seumur hidup kan, bagi saya dia berbaloi lah untuk kita gunakan duit itu untuk sekurang-kurangnya pergi melihat Kaabah itu sendiri. Okey, saya nak tanya doktor. Tahun ni kita melihat ramai sebenarnya kan belia yang muda-muda ni dapat pergi mengerjakan haji. Betul. Katalah kita ambil katalah gaji dia untuk tahun ni yang B40 ni dalam 2,000, 3,000 tu, kurungan 2,000 ke 3,000. Kalaulah kata nak buat simpanan kan sikit-sikit tu, macam mana doktor? Kan kadang-kadang kita rasa macam lama tak cukup, makan tu dah berapa kat Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi boleh-bolehnya langkah pertama doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan juga tips tu. Okey, senang saja. Senang langkah pertama, senang. Langkah pertama bagi saya, kalau anda Muslim, right, anda boleh buka dulu tabung haji. Macam saya sendiri, saya ada tabung haji. Saya buka simpanan dekat dalam tabung haji. Malak anak-anak saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anak saya pun saya dah buka tabung haji untuk mereka walaupun mereka masih lagi muda. Sebab saya tahu sekarang ni kalau kita nak daftarkan haji untuk mereka mengambil masa yang lama. Betul. Kan, beratus tahun. 135 tahun. Saya 135 tahun. 135 tahun. Ya, betul. So apa yang saya buat,
kalau kita ada anak-anak kecil, kita bukakan dulu tabung haji ataupun simpanan dalam tabung haji untuk mereka. Tetapkan niat kita, insya-Allah. Kan kalau niat kita ni memang nak menunaikan haji, Allah akan permudahkan untuk diri kita. Itu yang pertamalah kalau kita ada anak-anak kecil. Kalau anda baru-baru mula nak bekerja, buka dulu simpanan dekat dalam tabung haji. Kenapa? Sebab macam saya sendiri, saya buka tabung haji ni, niat saya adalah untuk kumpul duit cukup untuk menunaikan haji apabila tiba giliran saya nanti. So itu yang pertama, step yang pertama. Step yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita jangan tunggu sampai akhir bulan baru kita nak tolak tepi duit kita. Apa yang kita buat, kita kena tolak siap-siap duit kita. Ataupun kita gunakan autodidak kan, daripada bank kita dapat sahaja gaji, kita terus autodidak simpan ke dalam tabung haji secara konsisten. Kita jangan ambil mudah terhadap konsistensi ini ataupun istiqamah. Apabila kita menyimpan secara istiqamah setiap bulan, saya boleh jamin simpanan anda akan cukup. Terutamanya kalau anda dalam lingkungan B40, nak dapatkan 11,000 itu amatlah mudah. So kalau saya bagi konteks, kalau anda simpan RM100 setiap bulan, hanya RM100 setiap bulan, lepas setahun dah ada RM1,200, betul? Betul. So, dan ini saya tak termasuk dengan dividen yang kita dapat daripada lembaga tabung haji sendiri. So, kalau kita dapat simpan secara konsisten dalam masa 8 ke 9 tahun, insya-Allah kita dah ada duit yang cukup untuk kita menunaikan haji. So, kalau kita mulakan pada usia 23 tahun, sebaik saja kita mula bekerja, insya-Allah umur 33, 34, 35, kita dah mampu untuk menunaikan haji lah. Ini kalau saya cakap konteks B40. Ya. RM100 sebulan Yep. Okey. Doktor, kalau ada juga setengah dia cakap kan, nak pergi haji sangat ni, nak sangat, tapi mereka berhutang dulu. Allah. Saya nak tanya pandangan doktor sebenarnya. Mungkin ada yang segelintir yang begitu. Hutang dulu sebab kita nak pergi haji ni. Itu bagaimana pula doktor? Okey, ini pendapat peribadi saya sendiri. Kalau kita tengok haji ini kan, Allah menyuruh umat Islam untuk menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, itu adalah untuk mereka yang mampu. Saya percaya menunaikan haji ni bukannya untuk semua. Okay? Even kalau kita ada duit yang banyak sekalipun, saya ada dengar kes-kes di mana duit banyak, duit beratus-ratus ribu, tetapi tidak diberi rezeki untuk menunaikan haji, pun tak boleh nak pergi haji. So saya percaya kepada konsep rezeki. Kalau kita nak menunaikan haji, kita kena betulkan niat. Niat kita tu untuk menunaikan haji itu untuk apa? Dan memang dalam Islam pun menyuruh ataupun menggalakkan kepada mereka yang mampu untuk menunaikan haji. Bukannya saya nak cakap tak mampu, maksudnya kita hanya reda atau bertawakal. Kita pun kena letakkan usaha untuk menyimpan duit tersebut. Tetapi kalau kita nak buat hutang semata-mata nak menunaikan haji, bagi saya tak perlulah kan. Sebab ada banyak lagi cara. Contohnya cara untuk kita menabung, misalnya. So kita menabung tu lebih baik, ataupun kita bekerja, kerja sampingan, buat side income untuk top upkan tabung untuk kita menunaikan haji atau menunaikan umrah itu. Lebih afdal lah bagi pendapat saya sendiri. Kalau kita nak buat hutang ni, bagi saya terutamanya zaman sekarang ini, zaman ekonomi yang tak menentu, sebab kita tak tahu kan apa nasib kita pada masa akan datang. Misalnya kalau kita ambil hutang, jika sesuatu berlaku pada diri kita, kepada keluarga kita, kita tak tahu. Mungkin ketika itu kita lagi terdesak dengan beban-beban hutang, dan Islam tak menggalakkan ataupun tak suka orang-orang yang berhutang, betul? So itu pendapat peribadi saya sendiri. Baik. Sebab kita tahu kan menunaikan haji ini bagi mereka yang berkemampuan. Berkemampuan bukan saja duit yang kita ada untuk pergi haji, tapi bagaimana pula ahli keluarga yang ditinggalkan di tanah air kan, perlu ada duit juga, perlu jadi di situ pun kita kena lihat juga situasinya. Doktor, kita ada soalan di Facebook MHI, mungkin kita boleh bacakan soalannya ini, iaitu dia kata, saya daftar tahun 2012, peruntukan tahun 2049. Bila tengok trend macam ni, memang kena paksa diri dan anak-anak untuk menyimpan. Paksa pilih antara keperluan ataupun kehendak, walaupun hanya RM10 sebulan. Okey, pandangan doktor macam mana? Sebab tadi doktor cakap itu mereka yang ada mungkin ada gaji kan, betul tak? Yang deduct terus tu kan, secara automatik. Tapi mungkin ada yang kerja sendiri ke dan sebagainya kan, cukup-cukup makan. Bagaimana pula macam tu?
Ya, kalau bagi mereka yang ada gaji cukup-cukup makan ataupun suri rumah yang buat side income kan, yang hanya dapat income tak, orang kata apa, tak stabil. Maksudnya kadang-kadang ada dapat income, kadang-kadang tidak dapat Betul. income. Saya menggunakan konsep yang sama. So macam saya sendiri, apa yang saya buat, apa yang saya dah kongsikan kepada orang ramai adalah konsep 3 bank system. Okay, so 3 bank system ni kalau saya nak bagi jawapan yang ringkas, iaitu setiap orang mesti ada 3 jenis bank. Okay? 3 jenis bank yang berlainan. 3 jenis bank yang berlainan. Bank yang pertama, bank keperluan. Bank ini duit yang kita letak untuk kita sara hidup kita setiap bulan lah. Contohnya beli barang-barang dapur, bil elektrik, sewa rumah, bayar kereta kalau mereka yang ada loan kereta dan sebagainya. Itu bank keperluan. Yang kedua, bank kehendak. Bank kehendak, bank kemahuan ni untuk dalam bahasa lain kita beli barang-barang yang kita mahu. Mungkin barang tersebut bukan apa yang kita perlu, tetapi benda yang kita mahu. So kita boleh gunakan bank tersebut. Dan yang ketiga, bank simpanan atau bank pelaburan. Okay? Ini 3 bank yang saya kongsikan kepada orang ramai. Tetapi dalam soal hari ini, konteks hari ini, iaitu kembara ibadah. Betul tak? So kita ada satu lagi bank yang saya tak masukkan dalam 3 bank ini. Sebab bank ini, bank bagi saya it's optional dan benda ni terutamanya sebab contohnya macam menunaikan haji, kita bukannya menunaikan haji, kalau bagi mereka yang nak menunaikan haji setiap tahun tu kira hebat lah kan, bagus lah kan. Tapi bagi mereka yang mungkin nak menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali sebelum mereka meninggal dunia, so anda boleh adakan satu lagi bank ibadah. Saya namakan bank ibadah lah. So bank ibadah ni maksudnya bila kita ada apa-apa saja pendapatan, tak kisahlah pendapatan bulan tu, misalnya kita dapat jual sesuatu barang, kita dapat RM100, agihkan RM100 ini, pecahkan kepada bank-bank yang saya dah nyatakan sebentar tadi, termasuklah bank ibadah. So saya suka tadi ada daripada Facebook tadi yang cakap cukuplah walaupun RM10 sebulan. Paksa diri RM10 sebulan ni insya-Allah boleh. Dan kalau kita niat kita betul, bagi saya sebab haji ni adalah sesuatu ibadah kan. So kalau kita niat kita betulkan niat kita, tetapkan kita punya matlamat. So macam tadi Laila tadi kan dah tahu dah haji 2049. So lambat lagi 2049, tapi kalau kita menyimpan secara konsisten niat yang betul, insya-Allah Allah akan permudahkan. Okay, saya bila bab-bab ini kadang-kadang kewangan ni kadang-kadang kita kena masukkan juga elemen-elemen rezeki di sini. Sebab kita tak tahu. Sebab ada juga salah seorang daripada student saya yang berkongsi kepada saya, walaupun tidak ada duit, tiba-tiba menang hadiah untuk menunaikan haji secara percuma. So inilah bagi saya, maksud saya konsep rezeki itu. Betulkan niat, insya-Allah Allah akan permudahkan. Niat yang baik tu. Okey, doktor. Tadi saya suka konsep paksa diri tu. Tapi ada juga kata, tak apalah kita menyimpan dulu dekat tabung haji ni. Tapi dia nak gunakan niat tu sebagai emergency, mana tahu emergency, keadaan terdesak, boleh bawa keluar duit tu. Ini kata konsisten tu. Kadang-kadang disiplin. Mula disiplin awal je, tapi bila ni gunakan tu bagaimana pula? Sebenarnya nak dapatkan disiplin dan konsisten tu, itu yang payah tu sebenarnya, doktor. Betul? Ya, so disiplin kan, dah kumpul, dah elok-elok, dah ada duit kan, duit dah cukup, tiba-tiba alamak kan, kena gunakan duit tersebut untuk kecemasan. Ataupun kadang-kadang ada tu yang gunakan duit tabung haji ni untuk pergi bercuti. Melancong kan? Okay. So sebab itu awal tadi saya dah ada bagi tahu, setiap orang wajib ada 3 bank. 3 bank ini, bank keperluan, bank kemahuan dan bank simpanan, bank pelaburan. Bank ibadah ni tolak tepi. Kenapa saya sebut kepada 3 ni? Contohnya kalau kita nak pergi melancong contohnya ke tempat-tempat lain lah, misalnya Singapura ataupun ke Australia misalnya, ataupun ke United Kingdom, kita boleh gunakan bank kemahuan tersebut. Jangan gunakan bank ibadah, gunakan bank kemahuan tersebut. Kadang-kadang bila kita tak ada, contohnya kan, kalau kita tak menggunakan 3 bank sistem ini dengan betul, maka contohnya kita ada 2 bank sahaja. Kita ada bank ibadah, bank tabung haji dan juga bank simpanan kita sendiri. Baik. Memang akan menjadi masalah sebab bank yang kita gunakan sebagai bank keperluan, kita akan gunakan habis setiap bulan. Confirm.
Tapi kita ada satu bank simpanan, contohnya kita letak dalam tabung haji, bahaya sebab jika berlakunya kecemasan, kita akan korek kembali duit yang kita simpan dalam tabung haji yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka disebabkan itu, kalau kita ada bank kemahuan, kita boleh gunakan bank tersebut. Ataupun kita ada bank simpanan pelaburan, kita boleh gunakan bank tersebut kalau berlakunya kecemasan tanpa menjejaskan simpanan kita di dalam bank ibadah. Baik, okey. Pastinya kita, apa yang doktor cakap tu, kita kena ada banyak pasang strategi. Pokok A, pokok B, pokok C, pokok D tu yang tabung ibadah tu tutup mata. Jangan ada niat pun nak keluarkan duit tu. Kan? Okey. Terima kasih banyak Dr. Adam Zubir, Pengundi Kewangan. Banyak sekali ilmu yang kita perolehi. Pastinya kalian kena tetapkan iman kalau nak menyimpan duit ni. Jangan suka-suka hati, tak apa, duit banyak tapi buat untuk kewangan yang tak penting.